Okey, kita nak sambung tajuk bab 5 sebatian karbon, iaitu 5.2 hidrokarbon. Okey, kita tengok sebatian hidrokarbon iaitu sebatian karbon organik yang terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen sahaja. Jadi sebatian hidrokarbon daripada sumber semula jadi. Jadi kita tengok pada rajah 5.5 dan juga 5.6 ini ialah pembentukan sebatian hidrokarbon daripada sumber semula jadi. Rajah 5.5 ini menunjukkan pembentukan petroleum dan juga gas asli. Bermula daripada hidupan laut yang mati, dia akan terbenam di dasar laut. Kemudian selepas berjuta-juta tahun, sisa itu dia akan tertanam semakin jauh ke dalam dasar laut, di bawah lapisan batu dan lumpur yang tebal. Kemudian ini ialah fosil haiwan dan fosil tumbuh-tumbuhan. Jadi bila tertanam di bawah di bawah lapisan yang tebal batu dan lumpur ni, berada di bawah tekanan yang tinggi. Jadi penggabungan kesan tekanan oleh lapisan pasir, lumpur dan juga haba yang diserap daripada persekitaran ni dan juga proses penguraian oleh bakteria, dia akan mengubah sisa tadi tu akan menjadi petroleum dan juga gas asli. Kemudian darjah 5.6 pembentukan arang batu. Berjuta-juta tahun dahulu sisa tumbuhan ni dia mati, dia akan tertanam secara semula jadi di dalam tanah. Selepas berjuta-juta tahun, sisa itu tertanam semakin jauh ke dalam tanah di bawah lapisan batu yang tebal. Jadi penggabungan kesan tekanan oleh lapisan batu, haba yang diserap daripada persekitaran dan juga proses penguraian oleh bakteria mengubah fosil tumbuhan tadi menjadi arang batu. Kemudian penyulingan berperingkat. Petroleum ini ialah suatu campuran hidrokarbon. Jadi campuran hidrokarbon ini dia perlu diasingkan melalui proses penyulingan berperingkat sebelum pecahan-pecahan ini dapat digunakan. Jadi proses penyulingan berperingkat ini digunakan kerana pecahan petroleum ini dia mempunyai takat didih yang berbeza. Jadi kita nak tengok penyulingan berperingkat petroleum di dalam menara penyulingan. Di loji penapisan minyak dan juga kegunaan pecahan petroleum yang berbeza. Hidrokarbon dalam petroleum ini diasingkan melalui proses penyulingan berperingkat. Jadi semasa penyulingan berperingkat ini, petroleum ni dipanaskan dalam menara penyulingan ni. Dan kemudian hidrokarbon dengan takat didih yang lebih rendah, dia akan meruap terlebih dahulu dan dia akan naik ke bahagian atas, ke bahagian atas menara, lalu dikondensasikan dan diasingkan. Jadi hidrokarbon dengan takat didih yang lebih tinggi, dia akan terkumpul di bahagian bawah menara dan dikondensasikan sebagai cair. Jadi hidrokarbon dalam petroleum ini dapat diasingkan kerana setiap hidrokarbon ini dia mempunyai takat didihnya yang tersendiri. Jadi pada suhu kurang daripada 30 darjah Celsius, gas petroleum akan mendidih, jadi dapat diasingkan. Jadi pada suhu kurang daripada 30 darjah Celsius, petroleum yang digunakan untuk pemanasan dapat diasingkan. Kemudian pada suhu 30 darjah Celsius hingga 75 darjah Celsius, ini ialah takat didih bagi petrol. Jadi pada suhu ini, petrol dapat diasingkan. Petrol digunakan sebagai bahan api di loji penapisan minyak dan juga untuk kegunaan kereta. Pada suhu 75 darjah Celsius hingga 150 darjah Celsius, ini takat didih bagi nafta. Jadi pada suhu ini, nafta dapat diasingkan. Dan nafta ini digunakan untuk membuat pelarut, racun perosak dan juga bahan asas dalam industri petrokimia. Pada suhu 150 darjah Celsius hingga 230 darjah Celsius, kerosin yang digunakan sebagai bahan api kapal terbang dapat dihasilkan. Pada suhu 230 hingga 250 darjah Celsius, diesel yang digunakan sebagai bahan api untuk bas dan teksi dapat dihasilkan. Pada suhu 250 hingga 300 darjah Celsius,
Minyak pelincir yang digunakan untuk mesin dapat dihasilkan pada suhu 300 hingga 350 darjah Celsius. Minyak bahan api digunakan untuk kapal dan stesen jana kuasa dapat dihasilkan pada suhu yang melebihi 350 darjah Celsius. Bitumen yang digunakan untuk menurap jalan raya dapat dihasilkan. Okey, ni sifat-sifat pecahan petroleum yang diperolehi. Makin rendah takat didih pecahan petroleum itu, dia akan makin kurang likat pecahan itu. Makin cerah warnanya dan kemudian dia mudah terbakar serta nyalaannya kurang berjelaga. Tak ada banyak hitam lah, dia bersih nyalaannya. Kemudian makin tinggi takat didih pecahan petroleum itu, makin likat pecahan itu, makin gelap warnanya dan makin sukar pecahan itu terbakar dan juga dia terbakar dengan nyalaan yang berjelaga. Okey, kemudian soalan dalam buku SPS, apakah proses mengasingan pecahan petroleum dalam aktiviti ini, iaitu proses penyulingan berperingkat. Apakah sifat petroleum yang membolehkannya diasingkan kepada pecahan-pecahannya? Sebabnya sifat dia ialah pecahan-pecahan petroleum ini dia mempunyai takat didih yang berlainan. Pilih perkataan yang sesuai tentang hubungan antara takat didih pecahan dengan sifat pecahan. Jadi semakin tinggi takat didih, semakin gelap warnanya. Semakin likat pecahan itu, semakin sukar terbakar pecahan itu dan semakin banyak jelaga nyalaannya akan terhasil. Kemudian pecahan petroleum terdiri daripada campuran sebatian hidrokarbon. Apakah maksud hidrokarbon? Iaitu sebatian yang mengandungi unsur hidrogen dan karbon sahaja. Tandakan right sumber-sumber sebatian hidrokarbon dalam alam semula jadi, iaitu petroleum, gas asli dan juga arang batu. Dua jenis hidrokarbon yang terdapat dalam petroleum ialah sebatian hidrokarbon tepu dan juga sebatian hidrokarbon tak tepu. Pecahan petroleum dapat diasingkan melalui penyulingan berperingkat disebabkan oleh setiap pecahan petroleum mempunyai takat didih yang berlainan.